Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Pelajaran kali ini adalah graf bar compound. Kita akan lihat bagaimana bentuk soalan dan cara melukis graf bar compound dengan betul. Sebelum tu, kita akan lihat dahulu kata kunci bagi graf bar compound. Yang pertama, bilangan, nilai, peratus atau kadar, peratus atau kadar ya, bukan peratus perubahan. Okey, dan juga selain daripada kata kunci komponen. Okey, iaitu jumlah, komponen, komposisi, nilai keseluruhan dan amount mutlak yang mana yang cikgu tanda pangkah ini adalah kata kunci bagi komponen. Berarti kalau kita jumpa keyword yang cikgu tanda pangkah ini adalah keyword untuk komponen. Berarti itu bukan compound ya. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan. Okey, yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pengeluaran hasil pertanian terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okey, apakah keyword di sini? Okey, kalau kita lihat tidak ada bilangan, tidak ada nilai, tidak ada peratus atau kadar. Okey, jadi yang di sini menunjukkan pengeluaran. Okey, bila tidak ada apa-apa keyword di situ, berarti dia nak menunjukkan nilai. Okey, jadi pengeluaran tu akan menunjukkan nilai kepada pengeluaran. Jadi itu adalah graf bar compound. Okey, yang kedua, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Okey, apa keyword di sini? Okey, jelas keyword dia adalah bilangan. Okey, jadi bilangan graf bar compound. Okey, yang seterusnya, berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan terpilih dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Okey, ini pun sama, keyword dia adalah bilangan. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh soalan yang menunjukkan ia adalah graf bar compound. Seterusnya, kita lihat bagaimana bentuk jadual yang lengkap. Jadual yang lengkap mestilah mengandungi tajuk, butiran dan juga sumber. Okey, perhatikan ada tajuk, butiran yang lengkap dan juga sumber. Okey, bagi tajuk, beri perhatian pada tajuk mesti ada 3 benda penting yang selalu cikgu beri penekanan, iaitu tempat, isu dan tempoh masa yang lengkap. Okey, tempoh masa yang lengkap. Kemudian diikuti dengan butiran, iaitu ada label dan juga unit. Okey, mesti ada label dan unit serta butiran-butiran di dalamnya diikuti dengan sumber. Okey, graf jadual yang lengkap akan mendapat 5 markah. Okey, seterusnya bila kita dah siapkan jadual kita, dah lengkap, kita akan cari skala. Okey, bagaimana nak cari skala untuk graf bar compound? Okey, untuk mencari skala, kita cari nilai tertinggi dibahagi dengan panjang paksi Y pada kertas graf kita. Okey, jadi kita lihat pada jadual, nilai yang tertinggi di sini adalah Kelang pada tahun 2012 iaitu 17721. Okey, kita bahagi dengan 10 cm yang mana cikgu ambil panjang paksi Y 10 cm. Jadi untuk panjang paksi Y sebenarnya kita boleh ambil antara 10 cm hingga 12 cm. Boleh ambil 10, boleh ambil 11, boleh ambil 12. Itu tak menjadi masalah. Terpulang kepada pelajar nak ambil yang mana. Okey, kemudian kita akan dapat 1772.1. Kita mesti ambil rumah yang lebih besar. Jadi kita sebut 1,000. Okey, jadi berarti lebih besar pada 1,000, maka skala yang sesuai adalah 2,000. Kita ambil nombor yang bulat-bulat saja untuk skala. Supaya graf kita tu cantik dan senang kita nak plot.
Okey, jadi skala kita 1 cm bersamaan dengan 2000 buah. Okey, pastikan ada unit. Samalah kalau unit tu orang, maka di sini pun orang. Kalau RM juta, maka unit kita pun RM juta. Okay, seterusnya, bila kita dah siap, kita dah dapat skala kita yang sesuai, kita nak cari panjang bar kita dalam graf. Okey, yang ni untuk kita dapat nilai yang tepat. Bermaksud kita lukis graf tu memang tepat. Bukan kita main agak-agak saja. Untuk mendapat nilai yang tepat, kita ambil nilai data dalam graf ni, nilai data yang banyak-banyak ni, kita bahagi dengan skala kita tadi. Okay, kita dah dapat skala kita tadi, 2000. Berarti nilai data dalam jadual kita bahagikan dengan 2000. Okay, jadi untuk ni pelajar harus sediakan ada ruangan lah supaya kita dapat tulis. Untuk kita tulis berapa nilai kita dapat. Jadi di sini 17721 kita bahagi dengan 2000, maka kita akan dapat 8.9 cm. Berarti nilai yang kita dapat itu bila kita pindah ke kertas graf, itu adalah dalam bentuk cm. Okey, jadi memang tepat dah. Okey, jadi kita akan pindah data ni dalam graf. Jadi kita buatlah semuanya. Berarti okey, untuk Kelang pada tahun 2012 kita dapat 8.9 cm. Seterusnya 2013 8.4 cm, 2014 7.6 cm, 2015 8.3 cm. Berarti 16541 bahagi dengan 2000, kita dapat 8.3. Kita buat sampai habis semua data ni. Okey, jadi cikgu tunjuk dengan cepat kat sini. Kita dah dapat, dah siap semua ni. Barulah kita akan lukis graf. Jadi maknanya dia semua nilai yang dalam kurungan ini adalah dalam ukuran sentimeter. Jadi kita akan guna pembaris untuk plot graf dengan tepat. Seterusnya kita akan lihat kepada macam mana kita nak plot graf dengan tepat. Okay, ini kertas graf. Untuk pembahagian dia, yang 2 cm di atas adalah bahagian tajuk, seterusnya label dan unit. Okay, ini pembahagian graf, bahagian petunjuk, label dan paksi, dan juga sumber. Ini adalah pembahagian kertas graf kita yang cantik. Okay, kalau pelajar letak kedudukan macam ni, dia memang cantik lah dan kemas. Okay, jadi bahagian graf ni lah yang akan kita plot dan lukis graf yang cikgu tanda. Ini saja yang kita akan lukis graf nanti. Okey, jadi yang pertama kita masukkan tajuk. Okey, tajuk jadual kita yang lengkap ni kita pindah ke sini. Okey, untuk tajuk lengkapkan. Kemudian kita buat paksi. Okey, tadi cikgu ambil 10 cm kan. Okey, jadi dari sini okey, satu petak besar ni bersamaan dengan 2 cm. Okey. Kemudian kita masukkan label dan unit. Ini adalah label bilangan kapal yang berlabuh dan unit dia buah. Okay, jadi kita cuma pindahkan ke sini sahaja label dia. Seterusnya label paksi X iaitu tahun. Okay, petunjuk. Tulis siap-siap petunjuk Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Sabah, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Miri. Kalau ada tanya, cikgu kalau tak tulis pelabuhan boleh tak tulis Kelang saja? Okey, cikgu nak tanya, Kelang dengan Pelabuhan Kelang beza tak? Beza kan? Kelang tu satu kawasan yang luas. Okey, Pelabuhan Kelang merujuk kepada pelabuhan itu sahaja. Jadi ada beza. Macam Sabah pun sama. Okey, kalau Sabah satu negeri Sabah tu. Jadi sebab tu biar kita tulis dengan lengkap. Sebab ini untuk menunjukkan pelabuhan. Kemudian sumber yang lengkap dari buka kurungan sampai tutup kurungan. Salin saja balik. Sama macam dalam petikan. Okay, kemudian kita letak titik origin. Kemudian diikuti dengan skala kita. Tadi kita dah ambil 1 cm bersama dengan 2000. Jadi setiap 1 cm di sini kita tandalah 2000. Seterusnya 4000, 6000. Maknanya dia setiap 1 cm tu kita naik lagi 2000. Okay, jadi ada juga yang bertanya, cikgu kalau tak nak plot setiap 1 cm, saya nak plot setiap 2 cm ni boleh tak?
Boleh, tapi pastikan betul. Maknanya dia skala kita tadi adalah 1 cm bersamaan dengan 2000. Berarti setiap 2 cm ni akan jadi 4000. Berarti sini 4000, 8000, 1000, okey, 12000, 16000 dan juga 20000. Maknanya dia kita akan buat setiap 2 cm lah di sini. Maknanya dia sama saja, cumanya kita tak ni. Cuma cikgu lebih galakkan tulis setiap 1 cm untuk mengelakkan kecuaian. Okey, sebab kadang pelajar dia selalu buat kecuaian. Bila dia ambil, dia kata dia nak letak setiap 2 cm, dia letak sini 4000. Sekali lagi, di sini dia letak 6000. Dia dah tersilap. Jadi kalau kita boleh ingat dengan baik, tak ada masalah. Kemudian label bagi tahun, setiap tahun 2012 hingga 2015. Okey, kemudian sekarang kita nak lukis dengan tepat. Yang part yang paling penting lah cikgu nak tunjuk di sini. Okey, iaitu kita ambil tahun 2012 dahulu, iaitu Kelang. Okey, yang pertama Kelang, 8.9 cm. Kita akan lukis 8.9 cm. Kita tanda di situ. Ini kita tanda dah 8.9 cm. Okey, yang kedua adalah untuk Sabah. Okey, pastikan ambil ikut tahun. Sebab ini adalah ikut tahun. Jangan ambil mendata begini. Itu adalah Kelang pada tahun 2013. Jadi pastikan yang berikutnya adalah Sabah pada tahun 2012 iaitu 7.3 cm. Okey, 7.3 cm diikuti dengan Tanjung Pelepas. Okey, 2.5 cm dan seterusnya Miri. Okey, pelabuhan Miri 0.9 cm. Maknanya kita guna pembaris. Letak sini pada titik kosong dan ikutlah berapa cm yang kita dapat. Jadi memang nilai ni tepat. Kemudian kita lukislah bar kita tu dengan cantik. Okey, begitulah seterusnya. Siapkan bagi tahun 2013, 2014 dan juga tahun 2015. Dah siap. Semua tu dah lengkap, dah cantik. Baru kita warnakan. Jadi kita warnakan mula dengan pelabuhan Kelang, kata kita nak warna biru. Jadi warnakan semua pelabuhan Kelang tu dengan warna biru. Kemudian Sabah warna pink. Okey, diikuti pelabuhan Tanjung Pelepas warna hijau. Pelabuhan Miri warna purple. Okey, warna ungu. Okey, jadi dah siap begini. Cantik kemas macam ni. Dah lengkap. Dapatlah 20 markah. Jadi cikgu selalu ingatkan warna tu biar last sekali. Maknanya kalau tak sempat warna, kita boleh lorek, kita boleh label dan sebagainya. Pastikan perkara-perkara penting tu kita dah lengkapkan dahulu. Okey, jadi itu sahaja untuk graf bar compound. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.